Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan Alpha akan membentangkan tajuk 5 iaitu Sistem Pengurusan Prestasi Berorientasikan Untung, kad skor imbangan dan tanda aras. Di dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan maksud sistem kawalan pengurusan, membincangkan perbezaan di antara sistem pengurusan prestasi dan sistem kawalan pengurusan, membincangkan perbezaan antara sistem penilaian prestasi dan sistem pengukuran prestasi, membincangkan perbezaan antara pengukuran kewangan dan bukan kewangan, menerangkan teknik penilaian prestasi masa kini serta kelemahan dan kelebihannya, menerangkan penilaian prestasi organisasi berorientasikan keuntungan dan ciri-cirinya, serta menerangkan tentang indikator prestasi. Saya Nur Alia binti Muhammad Jan, nombor matrik 166377, akan menerangkan tentang sistem kawalan pengurusan. Sistem kawalan pengurusan adalah satu sistem yang mengumpulkan dan menggunakan maklumat untuk menilai prestasi sumber organisasi yang berbeza. Contohnya adalah manusia, fizikal, kewangan dan juga organisasi secara keseluruhan berdasarkan strategi organisasi diteruskan. Selepas mengumpulkan, menggunakan maklumat dan membandingkan, maka kemudiannya akan dikaji dan digunakan untuk mendorong kepada keputusan pengurusan. Menurut kajian lepas, Malmi dan Browns pada tahun 2008 mendefinisikan bahawa kawalan pengurusan termasuk semua peralatan dan sistem yang digunakan oleh pengurus bagi memastikan tingkah laku dan keputusan individu seiring dengan objektif dan strategi organisasi, tetapi tidak termasuk sistem sokongan keputusan. Selain itu, sistem kawalan pengurusan ialah alat bagi membantu di dalam pengurusan untuk mengarahkan organisasi ke arah objektif dan kelebihan berdaya saing. Kawalan pengurusan adalah merupakan salah satu alat yang digunakan dalam melaksanakan strategi yang diinginkan, tetapi strategi mestilah dilaksanakan melalui kawalan pengurusan, struktur organisasi, pengurusan sumber daya manusia dan budaya. Penulis pertama yang menentukan sistem kawalan pengurusan ialah Anthony Law, Profesor Perakaunan dan Pengurusan Kewangan di University of Sheffield, menyatakan di dalam artikelnya, sebuah organisasi perlu mewujudkan sistem khusus untuk mengawal dan merancang operasi yang dilaluinya, dan menerangkan bagaimana sistem kawalan pengurusan adalah proses di mana pengurus memastikan bahawa sumber-sumber diperolehi dan digunakan secara berkesan dan cekap dalam pencapaian objektif organisasi. Seterusnya, sistem kawalan pengurusan telah berubah daripada tradisional kepada moden. Sistem kawalan pengurusan tradisional ialah lebih memfokuskan kepada pencapaian matlamat dan objektif organisasi sahaja. Manakala sistem kawalan pengurusan moden pula tertumpu lebih kepada persekitaran organisasi, menilai sumber organisasi yang berbeza bagi melaksanakan strategi organisasi, pencapaian masa hadapan dan penambahbaikan nilai organisasi. Selain itu, sistem kawalan pengurusan boleh dalam formal atau tidak formal. Sistem kawalan formal ialah organisasi mempunyai prosedur, peraturan dan garis panduan yang jelas untuk menjelaskan keperluan yang berbeza. Panduan ini memotivasikan dan mengarahkan pihak pengurusan serta orang bawahan untuk melaksanakan tugas mereka dengan cara yang membantu mencapai tujuan operasi. Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan tingkah laku atasan dan bawahan. Bagi sistem kawalan tidak formal ialah organisasi mempunyai proses tidak bertulis untuk kawalan pengurusan. Ini bertujuan untuk memberikan motivasi yang lebih tinggi di kalangan pekerja dan memastikan matlamat dan strategi organisasi dilaksanakan dengan tepat. Sistem kawalan tidak formal juga meningkatkan kesesuaian matlamat. Sistem pengurusan prestasi versus sistem kawalan pengurusan. Sistem pengurusan prestasi merupakan sistem untuk merancang, melaksana, mengurus dan menilai pencapaian prestasi anggota dan matlamat organisasi dalam tempoh tertentu. Bagi maksud lain pula adalah mengurus dan mentadbir penilaian prestasi setiap anggota organisasi bawahan.
Ianya juga merupakan cara pengurusan yang bergantung kepada beberapa faktor iaitu personaliti individu, suasana tempat kerja, ukuran masa dan budaya sesuatu organisasi. Antara kepentingan sistem pengurusan prestasi adalah membuat petunjuk prestasi, pengukuran dan penilaian, menghubung kait anggota dengan rancangan kerja organisasi, maklum balas antara pekerja dan majikan, kaunseling, motivasi dan intensif dan menerapkan budaya kerja berprestasi cemerlang. Dalam sesuatu pengurusan prestasi, perkara yang perlu dipertimbangkan ialah prestasi pengurus yang cemerlang dan menjadi contoh yang baik kepada pekerja yang lain. Sesuatu cara pengurusan bergantung kepada beberapa faktor iaitu personaliti individu, suasana tempat kerja, ukuran masa dan budaya sesuatu organisasi. Pengurusan prestasi yang berkesan harus mempunyai panduan dan bantuan dalam pembangunan sumber manusia. Sistem kawalan pengurusan merupakan proses di mana pengurus memastikan bahawa sumber diperoleh dan digunakan dengan berkesan dan cekap dalam pencapaian matlamat organisasi. Sistem ini lebih mudah untuk menyelaras keputusan individu dengan objektif organisasi yang lebih besar. Sistem ini juga adalah untuk mengukur prestasi dan membandingkan objektif yang dikehendaki terhadap objektif sebenar yang dicapai. Selain itu, kawalan yang digunakan dalam sistem kawalan pengurusan juga perlulah mampu memberi menjamin terhadap data-data pengurusan yang dipercayai, aset-aset diperakaunkan dan terlindung daripada kerugian dan sumber-sumber yang ada digunakan secara efisien. Di samping itu, mengamalkan amalan operasi yang sihat dan membantu memastikan pematuhan terhadap semua polisi, undang-undang dan peraturan. Sistem kawalan yang baik perlulah mengandungi kaki tangan yang ditugaskan mempunyai pengetahuan dan latihan yang secukupnya dan perlulah individu yang bertanggungjawab. Selain itu, perlulah pemantauan yang bebas, kelulusan dan pengesahan dan pengasingan tugas. Kesemua elemen-elemen kawalan ini adalah untuk melindungi jabatan dan organisasi secara keseluruhan. Ketiadaan atau tidak lengkap sesuatu kawalan ini boleh menyebabkan kesilapan dan kesalahan berlaku. Okey, seterusnya ialah sistem penilaian prestasi vs sistem pengukuran prestasi. Okey, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang sistem penilaian prestasi. Sistem penilaian prestasi ialah satu proses untuk menentukan dan menyampaikan kepada pekerja tahap prestasi mereka dan secara idealnya membentuk perancangan untuk penambahbaikan. Dalam kata lain, penilaian prestasi dianggap sebagai proses di mana sumbangan pekerja kepada organisasinya dinilai sepanjang tempoh masa tertentu. Melalui sistem penilaian prestasi, sesebuah organisasi itu akan memperolehi maklumat mengenai prestasi seseorang individu dalam pekerjaannya di samping potensinya untuk menjawat jawatan yang mempunyai tanggungjawab yang lebih tinggi pada masa hadapan. Pertumbuhan dan perkembangan sesebuah organisasi bergantung kepada pasukan pekerja yang terlatih dan bermotivasi. Tujuan penilaian prestasi. Terdapat 5 tujuan penilaian prestasi. Yang pertama ialah perancangan sumber manusia. Dengan adanya sistem penilaian prestasi yang bersistematik, pihak pengurusan dapat mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan oleh pekerja. Ia juga akan membantu menentukan keupayaan dan kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu kerja, di samping dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan ahli-ahli dalam organisasi. Yang kedua ialah pengambilalihan dan pemilihan, di mana ia membolehkan ramalan-ramalan dibuat mengenai prestasi calon-calon yang memohon untuk bekerja dalam sesebuah organisasi. Penilaian prestasi yang dibuat ke atas pekerja yang sedia ada membolehkan pengurus membuat ramalan tentang kebolehan calon-calon yang datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza dengan pekerja-pekerja yang telah sedia ada. Okey, yang ketiga ialah pembangunan sumber manusia, di mana penilaian prestasi dapat menunjukkan kepada pengurus keperluan-keperluan tertentu terhadap latihan, pelajaran dan perkembangan diri seseorang pekerja. Selaras dengan ini, pihak pengurusan dapat merancangkan program-program untuk meningkatkan prestasi dan mengurangkan kelemahan pekerja dan jabatan. Okey, yang keempat ialah perkembangan kerjaya, di mana data yang diperolehi daripada penilaian prestasi boleh menolong para pengurus mengenal pasti dan membuat anggaran terhadap kekuatan dan kelemahan pekerja mereka.
Okey, berasaskan data-data ini, mereka boleh membimbing dan menolong pekerja memperkembangkan dan melaksanakan rancangan kemajuan kerjaya mereka. Okey, yang terakhir ialah program yang berkaitan ganjaran. Penilaian prestasi ini berguna sebagai asas kepada pengurus membuat keputusan bagi memberikan ganjaran kepada kaki tangan. Sistem penilaian prestasi yang baik boleh mendorong kaki tangan untuk terus berusaha sebaik mungkin atas kepercayaan bahawa semakin baik mereka bekerja, maka semakin tinggi jumlah ganjaran yang akan diperolehi. Okey, sistem penilaian yang baik juga boleh mendorong kaki tangan yang lemah untuk mengubah sikap dan bergerak setanding serta boleh ditukar dengan rakan mereka yang berprestasi tinggi. Okey, untuk galakkan prestasi yang baik, maka ganjaran yang berasaskan prestasi ini perlu diaplikasikan, misalnya dalam menentukan pekerja-pekerja yang boleh dinaikkan pangkat. Okey, seterusnya ialah jenis penilaian prestasi. Terdapat dua jenis penilaian prestasi. Yang pertama ialah penilaian informal dan yang kedua ialah penilaian bersistematik. Okey, bagi penilaian informal, ia dilakukan dari hari ke hari di mana penyelia secara spontan memberitahu sama ada tahap kerja yang dibuat oleh seseorang pekerja itu memuaskan ataupun tidak. Okey, penilaian secara informal ini juga berlaku apabila seseorang pekerja menemui pengurusnya atau penyelinya untuk mengetahui komen pengurus atau penyeli itu terhadapnya. Ia juga boleh meningkatkan prestasi dan menghindarkan sebarang bentuk kemerosotan prestasi dengan lebih buruk kerana penilaian dibuat dengan cepat. Okey, bagi penilaian bersistematik pula, ia dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah tertentu iaitu formalized basis dan dibuat dalam jarak masa setahun sekali ataupun setengah tahun sekali. Cara ini menggunakan format tertentu kriteria yang telah ditetapkan oleh satu-satu organisasi. Bagaimanapun, penilaian prestasi yang baik tidak seharusnya menetapkan satu-satu tempoh masa yang khusus atau tertentu. Pengurus sepatutnya sentiasa bersedia untuk melakukan penilaian prestasi apabila didapati ianya berlaku berulang kali dan berlarutan. Tanpa maklum balas, pekerja tidak mengetahui tahap mereka berada dan seterusnya pekerja akan kehilangan semangat untuk bekerja. Okey, seterusnya ialah kaedah penilaian prestasi. Terdapat 3 kaedah iaitu absolute standard, relative standard dan objektif. Okey, bagi kaedah yang pertama ialah absolute standard. Iaitu setiap pekerja tidak akan dibezakan di antara satu sama lain atau dengan kata lain tidak ada istilah berat sebelah. Untuk menilai setiap pekerja dan pekerja akan dinilai dengan cara sama rata. Sebagai contoh, cara yang termasuk dalam kaedah ini ialah penulisan esei, keadaan genting iaitu insiden kritikal dan juga senarai semakan. Bagi penulisan esei ialah satu cara yang memerlukan pekerja menulis esei yang mengandungi kekuatan, kelemahan, prestasi yang lalu, potensi dan cadangan untuk peningkatan. Okey, cara penilaian bagi penulisan esei ini adalah bergantung kepada kebolehan pekerja dalam menulis. Ia tidak melibatkan bentuk yang kompleks atau latihan intensif untuk menyiapkannya. Manakala bagi critical incident pula merujuk kepada pelbagai penyataan yang menghuraikan prestasi pekerja dari segi kelakuan yang positif atau negatif. Penilai akan mencatatkan contoh-contoh ketika kelakuan kerja ini semasa pekerja sedang menjalankan tugas. Kelebihan bagi penggunaan critical incident ini adalah maklum balas yang lebih tepat dan terperinci kerana contoh-contoh spesifik prestasi dikenal pasti. Ini memberikan maklumat tentang tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi kelemahan pekerja itu. Bagi senarai semakan pula, dia mengandungi siri penyataan yang menghuraikan kelakuan yang berhubung dengan kerja. Okey, contohnya para pekerja rela menghadirkan diri ke sesi latihan apabila diminta oleh penyelia mereka. Okey, penilai akan menyemak setiap kelakuan dalam senarai semakan ini dengan kelakuan sebenar pekerja dan kemudiannya menandakan ya ataupun tidak untuk insiden tersebut.
Okey, bagi kaedah kedua ialah relative standard, iaitu pekerja dibandingkan antara pekerja dalam penilaian prestasi pekerja. Dapat dua cara dalam kaedah ini, iaitu taraf berkumpulan dan taraf individu. Okey, bagi taraf berkumpulan ialah nilai yang dibuat oleh teman sekerjanya yang mempunyai taraf yang sama di dalam organisasi. Okey, organisasi perniagaan jarang menggunakan cara ini kerana sukar mendapatkan para penilai, terutamanya apabila nilaian itu bertujuan untuk kenaikan gaji atau pangkat. Biasanya cara ini digunakan oleh tentera khasnya di pusat latihan untuk mengenapasi potensi kepimpinan. Okey, bagi taraf individu pula, sebagai menilai diri sendiri, iaitu pekerja-pekerja diberi peluang untuk menilai dirinya sendiri. Biasanya peluang ini diperolehi dalam organisasi di mana pengurusnya memberi keutamaan kepada penglibatan pekerja dalam setiap aktiviti organisasinya. Okey, cara ini hanya berkesan jika pekerja itu mengetahui objektif yang patut mereka capai ataupun pencapaian yang patut mereka lakukan. Okey, kebaikan bagi cara ini ialah ia boleh membuatkan pekerja lebih bermotivasi dan bertanggungjawab. Kaedah yang terakhir ialah kaedah objektif, iaitu penilai dengan pekerja akan bersama-sama menetapkan pelbagai objektif spesifik yang ingin dicapai untuk tempoh tertentu. Okey, objektif tersebut menyebut prestasi yang akan dicapai oleh pekerja. Ia merupakan elemen yang paling penting dalam program mengikut objektif. Penilaian prestasi akan dibuat pada akhir tempoh yang berkenaan secara membandingkan pencapaian sebenar dengan setiap objektif yang telah ditetapkan pada awal program itu. Seterusnya ialah sistem pengukuran prestasi. Pengukuran prestasi ini merujuk kepada proses untuk mengenal pasti pemerhatian dan menggunakan sesetengah ukuran. Ia bertujuan untuk menghasilkan objektif maklumat-maklumat yang relevan tentang prestasi organisasi yang boleh digunakan untuk memperkukuhkan pengurusan dalam membuat keputusan dalam mencapai matlamat dan memperbaharui keseluruhan prestasi dan meningkatkan accountability. Pengukuran prestasi ini dia penting dan bermakna bagi sesebuah syarikat. Okey, oleh itu sistem pengukuran prestasi berkait rapat dalam usaha mengukur sistem pengurusan sesebuah organisasi. Okey, pelaksanaan pengukuran prestasi di dalam organisasi ini adalah berlandaskan prinsip-prinsip asas. Okey, yang pertama ialah bagi menilai kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Okey, tumpuan pelaksanaan pengukuran adalah kepada perkhidmatan-perkhidmatan utama yang disampaikan oleh organisasi kepada pelanggan. Okey, perkhidmatan-perkhidmatan utama ini diukur dari segi proses menghasil dan menyampaikannya kepada pelanggan serta tahap kepuasan hati pelanggan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan yang telah dihasilkan. Okey, prinsip yang kedua ialah sebagai permulaan, pelaksanaan pengukuran di organisasi dibuat berasaskan data semasa organisasi. Okey, pelaksanaan pengukuran prestasi memerlukan organisasi mewujudkan KPI dan menetapkan sasaran prestasi sebagai asas membuat pengukuran. Okey, yang ketiga ialah sasaran prestasi yang ditetapkan untuk mengukur KPI hendaklah memenuhi ciri-ciri SMART, iaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound, iaitu boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan mempunyai tempoh masa. Okey, yang keempat ialah pengukuran, penilaian, pemantauan dan tindakan penambahbaikan perlu dijalankan secara berterusan. Dan yang terakhir ialah perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan perlu dikaji semula secara berkala untuk memastikan ia terus relevan dan berkesan. Okey, seterusnya ialah perbezaan di antara sistem penilaian prestasi dengan sistem pengukuran prestasi. Okey, bagi sistem penilaian prestasi, ia mentafsirkan keputusan bagi menentukan arah kemajuan dan pada amnya merangkumi pengukuran dan statistik. Ia bertujuan untuk membantu membuat pertimbangan keputusan yang berkesan. Okey, manakala bagi sistem pengukuran prestasi pula ialah meliputi
maklumat secara kuantitatif melalui pelbagai alat pengukuran dan ia bertujuan untuk menghasilkan data-data yang lebih kualitatif. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Yuwaraj Anarlaki Chandra Mohan. Nombor matrik A164145. Saya akan membentangkan bahagian jenis-jenis pengukuran prestasi. Jenis pengukuran prestasi terbahagi kepada dua, iaitu kewangan dan bukan kewangan. Kewangan adalah ukuran subjektif tentang seberapa baik sesebuah firma boleh menggunakan aset dari mod utama perniagaannya dan menjana pendapatan. Contohnya ROI dan RI. Bukan kewangan adalah mana-mana ukuran kuantitatif sama ada prestasi individu atau entiti yang tidak dinyatakan dalam unit monetari. Contohnya pembangunan tenaga kerja dan kepuasan pelanggan. Terdapat beberapa alat pengukuran prestasi, antaranya adalah hybrid dan bajet. Hybrid adalah pengukuran hasil dan keputusan yang kerap yang menghasilkan data yang boleh dipercayai mengenai keberkesanan dan kecekapan program. Contohnya, balance scorecard. Bajet adalah proses mengurangkan keperluan sumber kuantiti ke dalam maklumat semasa secara anggaran. Contohnya, belanjawan fleksibel. Pengukuran kewangan didefinisikan sebagai merupakan ukuran subjektif tentang seberapa baik firma dapat menggunakan aset untuk perniagaannya dan menghasilkan pendapatan. Istilah ini juga digunakan sebagai ukuran umum keseluruhan financial health firma sepanjang tempoh tertentu dan boleh digunakan untuk membandingkan firma serupa di seluruh industri yang sama atau membandingkan industri atau sektor dalam pasaran. Selamat sejahtera semua. Saya Gumarati Gunalan akan membentangkan tentang teknik penilaian prestasi masa kini. Terdapat 3 teknik penilaian prestasi masa kini. Yang pertama adalah kad-skor imbangan, yang kedua adalah tanda aras, ketiga adalah moral input versus output. So, yang pertama saya akan membentangkan tentang kad-skor imbangan. Kad-skor imbangan digunakan untuk mengenal pasti dan memperbaiki pelbagai fungsi perniagaan dalaman dan hasil luaran, dan juga mengukur dan memberi maklum balas kepada organisasi. Ia juga digunakan untuk memberi maklumat mengenai syarikat secara keseluruhan ketika melihat objektif syarikat. Kad-skor imbangan juga digunakan untuk melaksanakan pemetaan strategi, iaitu strategi mapping, untuk melihat di mana nilai ditambah dalam organisasi. Strategi pemetaan ialah gambaran visual objektif keseluruhan organisasi dan bagaimana kaitannya antara satu sama lain. So, dalam strategi pemetaan terdapat 4 perspektif. Yang pertama adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kedua adalah perspektif proses perniagaan. Ketiga adalah perspektif pelanggan. Yang keempat adalah perspektif kewangan. Perspektif pelanggan dengan kewangan dapat dicirikan sebagai apa yang kita diperolehi. Sementara kedua perspektif yang lain pula banyak mengenai tentang apa yang kita lakukan. So, kalau kita tengok dalam satu kad-skor imbangan, yang 4 perspektif tersebut akan berada dan ia akan menunjukkan kaitan sesama satu perspektif. Contohnya, apa kaitan dengan perspektif kewangan dengan perspektif pelanggan? Apa kaitan dengan perspektif operasi dengan perspektif pelanggan? So, kalau perspektif kewangan, ia akan lebih kepada menilai keuntungan dari strategi. So, kewangan adalah lebih kepada hasil belanja, apa yang kita dapat, apa yang kita belanja. Kalau perspektif pelanggan pula mengenal pasti target pelanggan, segmen pasaran dan mengukur prestasi organisasi, iaitu kita jual barang kita kepada target pelanggan yang mana. Yang itu adalah perspektif pelanggan. Kalau perspektif proses perniagaan atau proses dalaman, fokus kepada operasi dalaman yang mencipta nilai kepada pelanggan. So, perspektif proses perniagaan ini akan berkait dengan perspektif pelanggan, kerana kita membuat satu barang atau perkhidmatan mengikut keperluan pelanggan. So, yang kedua-dua perspektif ini adalah berkaitan. Yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
iaitu untuk mengenal pasti keupayaan organisasi dalam mencapai proses dalaman. So, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah berkaitan dengan perspektif proses perniagaan sebab dia adalah untuk mencapai proses dalaman. So, yang ni kedua perspektif adalah berkaitan antara satu sama lain. Okey, yang seterusnya adalah kelebihan dan kelemahan kad skor imbangan. Kelebihan kad skor imbangan ialah ia boleh digunakan untuk menyelaraskan aktiviti perniagaan kepada visi dan strategi. So, kita buat aktiviti perniagaan berdasarkan visi yang strategi yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi. Sama juga dengan perspektif yang saya beritahu tadi, yang itu juga akan dibuat berdasarkan visi dan strategi yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dalaman dan luaran. Okay, kelemahan pula, ia tidak memberi cadangan, tidak cekap sepenuhnya dan memerlukan masa dan melibatkan kos yang tinggi. Seterusnya adalah teknik penilaian prestasi tanda aras. Tanda aras ialah alat strategi yang digunakan untuk membandingkan prestasi proses perniagaan dan produk dengan prestasi terbaik syarikat lain di luar industri dan juga pesaing bagi syarikat tersebut. Ia juga untuk mengenal pasti bidang yang perlu diperbaiki untuk melaksanakan penambahbaikan berterusan. Hasil dari proses penanda aras merangkumi pengenalpastian peluang untuk peningkatan, memperhatikan bagaimana bidang sasaran dilakukan dengan lebih baik oleh syarikat, pembangunan rancangan peningkatan prestasi dan kajian semula keputusan dan pengenalpastian bidang peningkatan selanjutnya. Secara keseluruhan, tanda aras adalah satu alat yang digunakan untuk kita menambahbaikkan proses perniagaan kita atau apa-apa aktiviti yang dilakukan dalam perniagaan, sesuatu perniagaan. Terdapat 4 jenis penanda aras. Yang pertama adalah penanda aras dalaman. Penanda aras dalaman merupakan proses di mana sebuah syarikat atau organisasi melihat dalam perniagaannya sendiri untuk menentukan amalan terbaik atau metodologi untuk menjalankan tugas tertentu. So, dalam penanda aras dalaman, mereka menggunakan asas perbandingan, iaitu membandingkan kerja pasukan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kebaikan penanda aras dalaman ialah mudah untuk melaksanakan dan mudah untuk mencapai data. Kelemahannya pula, tiada idea dari luaran dan mengambil masa yang lama. Yang kedua adalah penanda aras luaran atau persaingan. Ia merupakan proses di mana sebuah syarikat melihat syarikat pesaing sebagai benchmark. Maksudnya mereka punya benchmark adalah pesaing organisasi mereka. So, mereka menggunakan asas perbandingan juga dalam penanda aras luaran atau persaingan. So, mereka akan membandingkan antara fungsi organisasi dan proses dengan syarikat pesaing di dalam industri yang sama. So, kebaikan penanda aras ini ialah membantu untuk mengukur prestasi sendiri dan membantu untuk mencari amalan terbaik. Kelemahan penanda aras luaran atau persaingan adalah mengambil masa, memerlukan sokongan dan perbezaan sila budaya. Yang ketiga adalah penanda aras berfungsi. Ia adalah digunakan untuk peningkatan inovasi dalam membandingkan antara fungsi yang sama terhadap mana-mana industri luaran yang terbaik. Kebaikan penanda aras berfungsi adalah membangunkan rangkaian dan memperolehi maklumat trend dalam industri. Kelemahannya pula tidak sesuai untuk setiap organisasi dan tidak sesuai untuk perbezaan budaya korporat. So, yang terakhir adalah penanda aras generik. Ia merupakan proses atau fungsi perniagaan yang tidak berkaitan yang dapat diamalkan dengan cara yang sama tanpa mengira industri. So, kebaikannya adalah menghapuskan sebarang alangan yang terlibat dalam sesuatu proses dan mengaji pelbagai industri. Kelemahannya adalah mengambil masa yang lama, perubahan boleh membawa risiko yang tinggi. Okay, kelebihan dan kelemahan tanda aras ialah, kelebihan ialah membantu syarikat dalam meningkatkan prestasi, mengalahkan inovasi dalam sesebuah syarikat,
menetapkan sasaran yang realistik, meningkatkan kualiti dan produktiviti, meningkatkan daya saing, membantu organisasi memahami kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kesedaran mengenai perubahan keperluan pelanggan. Kelemahannya pula, sukar dalam membuat standard pengukuran dalam semua bidang kuasa, pemilihan petunjuk, parameter pemberat yang sememangnya cenderung untuk memihak kepada sesetengah kawasan berbanding yang lain, tidak memiliki data yang tepat. Teknik penilaian prestasi yang terakhir adalah modal input versus output. So, ia menunjukkan hubungan antara elemen yang diperlukan untuk masuk ke dalam syarikat untuk membuat produk dan barang lain yang sebenarnya dihasil sebagai hasil input tersebut. So, modal input-output mengikuti permintaan pengguna kerana ketika permintaan meningkat untuk produk, jumlah produk yang diperlukan juga meningkat. Ini bermakna lebih banyak bekalan tenaga kerja dan wang akan diperlukan untuk menghasil lebih banyak produk. Ia juga penting kerana permintaan pengguna sering berubah. Modal input-output membantu syarikat mengenal pasti kekurangan atau lebihan produk. Kekurangan adalah apabila tidak ada cukup produk untuk memenuhi permintaan pengguna. Lebihan adalah sebaliknya. Terdapat batasan dalam penggunaan modal input versus output, iaitu tidak ada mekanisme untuk penyesuaian harga dalam analisis input-output yang membuat tidak realistik. Iaitu dalam modal input dan output, mereka tidak akan mengambil kira kenaikan atau penurunan harga kerana mereka akan mengikut keperluan pengguna. So, ia akan memberi kesan kepada input dengan output. Seterusnya adalah analisis hubungan kos harga diteruskan dengan anggapan bahawa setiap sektor perindustrian menyesuaikan harga outputnya dengan cukup untuk menutup perubahan dalam hal output premier dan perhantaraan. Selain itu, modal input-output sangat dipermudahkan dan terhad kerana memberi penekanan eksklusif pada sisi pengeluaran untuk ekonomi. Ini tidak memberitahu kita mengapa input dan output mempunyai corak tertentu dalam ekonomi. Modal input-output tidak dapat menggambarkan fenomena seperti halangan kenaikan kos dan lain-lain kerana mereka akan mengikut keperluan pelanggan, iaitu permintaan pelanggan. So, analisis input dan output dinamik melibatkan kesukaran konsep tertentu. Yang pertama adalah penggunaan modal dalam pengeluaran semestinya membawa kepada aliran output pada masa yang berlainan dihasilkan bersama. Tetapi analisis input dengan output menolak pengeluaran bersama. Seterusnya ialah ia tidak boleh diambil untuk pelaburan dan output semestinya tidak negatif. Ia adalah batasan yang terdapat dalam modal input dan output. Seterusnya, penilaian prestasi organisasi berorientasikan keuntungan memfokuskan ke atas ciri-ciri organisasi berorientasikan keuntungan. Ciri-cirinya yang pertama adalah organisasi akan berpandangan jauh. Ini bermakna pemilik organisasi akan berfikir ke hadapan dengan lebih meluas dengan menetapkan visi dan misi yang jelas untuk mencapai target keuntungan mereka. Ini adalah untuk memastikan setiap ahli dalam organisasi akan lebih bermotivasi untuk melaksanakan tugas yang diberikan berpandukan ke atas visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama, organisasi juga perlu menentukan peraturan dan syarat yang jelas mengenai perkara yang perlu dilakukan dan sebaliknya. Ini bertujuan untuk memastikan setiap ahli dalam organisasi melaksanakan tugas dengan lebih tersusun dan human error dapat diminimumkan. Oleh itu, setiap ahli organisasi akan lebih fokus ke atas visi dan misi yang ditetapkan demi mencapai matlamat dengan menjadikan ianya kenyataan. Seterusnya, organisasi akan membina sebuah pasukan. Melalui visi yang telah ditetapkan, organisasi akan membahagikan ahli dalam organisasi dalam bentuk pasukan, di mana pasukan tersebut terdiri daripada pekerja, rakan strategik, kolaborator dan pihak kontraktor.
Pasukan tersebut akan lebih fokus ke atas hubungan antara perniagaan. Melalui pasukan yang telah dibina, ia akan meningkatkan kualiti hubungan antara rakan sekerja dengan pihak berkepentingan. Oleh kerana itu, pasukan tersebut akan meneguhkan lagi perancangan yang dibuat sekaligus akan mengisi jurang yang wujud seperti pekerja yang kurang berkemahiran dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan dan pada masa yang sama untuk menguatkan lagi hubungan antara mereka dan mengembangkan perniagaan. Seterusnya, organisasi akan memberikan penumpuan dan perhatian dalam meningkatkan lagi keseluruhan prestasi organisasi. Ini bermakna pekerja organisasi akan meningkatkan kemahiran mereka melalui pembelajaran modal yang betul. Melalui perkara tersebut, mereka akan lebih mengetahui terhadap tanggungjawab mereka dengan lebih tepat. Seterusnya, hasil yang perlu dicapai akan lebih jelas difahami oleh pekerja melalui kemahiran kendiri yang diasah. Pada masa yang sama, organisasi akan bekerjasama dengan pihak perunding dan penasihat luar yang lain. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa sebuah fikiran mereka adalah betul dan tepat serta merangkumi semua perkara yang diperlukan untuk menambah baik prestasi keseluruhan organisasi. Dan ciri yang terakhir adalah organisasi akan lebih berani mengambil risiko. Ini bermakna organisasi akan lebih bersedia untuk mengambil risiko dengan merebut peluang yang wujud. Pada masa yang sama, organisasi akan lebih berhati-hati dalam mengejar pertumbuhan dan peningkatan keseluruhan organisasi. Risiko ini penting untuk diambil kerana tanpanya organisasi tidak dapat menentukan objektif dan hala tuju keseluruhan organisasi. Oleh itu, pengurusan risiko dibentuk bagi mengurangkan impak negatif yang bakal dihadapi dan pada masa yang sama untuk memastikan risiko yang diambil adalah bertujuan untuk mencapai keuntungan keseluruhan organisasi dan memastikan prestasi organisasi terkawal. Seterusnya ialah indikator prestasi. Indikator prestasi ini bermaksud satu pengukuran yang digunakan untuk mengukur tahap prestasi yang telah ditetapkan. Tujuannya ialah untuk melihat kebolehcapaian syarikat dalam mencapai prestasi yang diingini. Kebiasaannya, indikator ini dirangka oleh orang atasan dan digunakan oleh orang bawahan yang terlibat dalam proses pembuatan. Pengurusan bawahan juga akan dilibatkan dalam penetapan indikator untuk memudahkan semua pihak memahami kehendak syarikat. Seterusnya, indikator prestasi juga perlu diterangkan sebaiknya kepada pekerja untuk mencapai matlamat. Jika ianya tidak dipatuhi, maka prestasi boleh merundum. Cara-cara untuk melaksanakan indikator prestasi. Pertama, pengurus haruslah melihat akan apa yang diukur dan dilaporkan pada tempoh semasa. Selepas itu, klasifikasikan kepada kategori kewangan ataupun kategori proses. Seterusnya, merangka indikator prestasi yang sesuai dengan keperluan. Pengurus haruslah memfokuskan perkara yang penting dalam indikator. Mereka juga harus memastikan indikator yang dirangka mampu untuk dicapai. Terdapat banyak faedah penggunaan jika indikator prestasi ini digunakan dengan baik. Yang pertama, dapat menilai keberkesanan kaedah yang digunakan dalam pemprosesan produk. Yang kedua, alternatif baru untuk pemprosesan dapat dibuat jika prestasi tidak dapat dicapai. Yang ketiga, dapat melihat kedudukan syarikat dalam pengurusan prestasi yang telah dirangka. Terakhir sekali, produktiviti juga boleh meningkat dan kos dapat dikurangkan. Kami telah memilih syarikat Coca-Cola Holding Berhad untuk mengkaji bagaimana mereka menguruskan prestasi mereka. Syarikat Coca-Cola ialah syarikat yang terlibat dalam pembuatan dan pemerdagangan buah-buahan yang diproses dan diawet serta makanan lain di seluruh Malaysia. Mereka merupakan pengeluar dari pelbagai jenis gula-gula, coklat, minuman ringan dan sebagainya. Bagi latar belakang syarikat Coca-Cola Holding Berhad ialah Coca-Cola Holding Berhad diperbadankan pada 6 Jun 2000 dan disenaraikan di Bursa Malaysia pada tahun 18 Januari 2005. Coca-Cola Holding Berhad adalah syarikat pemegang pelaburan sekumpulan anak syarikat yang terlibat dalam pembuatan, perdagangan dan pengedaran sebilangan besar produk makanan.
Kokolek Industri Sendian Berhad diperbadankan di Malaysia pada 22 Ogos 1990 di bawah Akta sebagai syarikat berhad bersendirian. Syarikat Industri Sendian Berhad adalah anak syarikat kepada Kokolek Holdi Berhad dan menjalankan perniagaan pembuatan makanan dan buah-buahan. Syarikat ini adalah cabang utama pengeluar Kokolek Holdi Berhad yang di mana pengeluar produk terutama coklat, gula-gula keras, biskut, wafer, makanan ringan dan minuman serta lain-lain lagi. LB Food Sendian Berhad diperbadankan di Malaysia pada 23 Januari 1984 di bawah Akta sebagai syarikat berhad bersendirian dan terlibat dalam borong dan runcit makanan yang diproses dan diawet. Syarikat B plus Q juga anak syarikat kepada pengeluar Kokolek Holding Group yang diperbadankan di Malaysia pada 29 Ogos 1985 dan menjalankan perniagaan pembuatan jus buah dan bahan makanan. Syarikat Might Food Enterprise Sendian Berhad merupakan anak syarikat milik penuh syarikat B plus Q dan beroperasi di premis yang sama dengan syarikat B plus Q Sendian Berhad dan bertindak sebagai cabang pemasaran dan pengedaran bagi syarikat B plus Q Sendian Berhad. Di sini adalah struktur kumpulan anak syarikat bagi Kokolek Holdings Sendian Berhad. Ini adalah senarai produk utama syarikat iaitu Baker, Diction, Coco Jelly, Rotong, Lot 100. Syarikat Kokolek mengukur indikator mereka dengan cara melihat kepatuhan pekerja terhadap polisi standard operasi dalam pengurusan kimia, pengurusan kebakaran, pengurusan forklift dan sebagainya. Mereka juga memastikan motivasi pekerja kekal baik dengan mengadakan satu sesi latihan di Pahang. Keselamatan pekerja juga diselia oleh pegawai yang bertauliah yang dilantik untuk keselamatan dan kesihatan pekerja. Mereka juga sering melaksanakan mesyuarat untuk meneliti kembali setiap proses yang digunakan sama ada berkesan ataupun tidak ataupun perlukan perubahan dan penambahbaikan. Syarikat Kokolek juga menggunakan nisbah kewangan untuk mengukur prestasi mereka. Mereka menggunakan nisbah kewangan untuk membuat perbandingan prestasi antara tahun. Contoh nisbah kewangan yang digunakan ialah ekuiti pemegang saham, nisbah perolehan sesaham, jumlah aset dan sebagainya. Dengan ini, mereka dapat melihat prestasi kewangan syarikat dari pelbagai sudut antara tahun semasa dengan tempoh lepas.